rekreasi. Jadi bagi membincangkan tentang perkara ini, kita bersama dengan tetamu kita di Skype iaitu Jasni Syafiee, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan di Malaysia. Assalamualaikum saudara tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ridwan, apa khabar? Ya, alhamdulillah baik. Jadi tadi saya dah bacakan sedikit sektor sukan dan rekreasi dan SOP yang harus kita ikut. Jadi pandangan tuan sendiri terhadap SOP yang dikeluarkan ini bagaimana? Ya, jadi saya rasa penonton SPM Selamat Pagi Malaysia tadi memang kalau dah tak khatam lagi apa yang dibaca oleh Ridwan tadi memang details do and don'ts sepanjang apa yang diberi kelonggaran oleh kerajaan kita untuk memberi peluang terutamanya kepada rakyat kita untuk mereka bersukan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh keputusan yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan ruang sedikit selepas lebih sebulan kita terkurung sebenarnya di kawasan kediaman sendiri, di kawasan perumahan sendiri tanpa melakukan kegiatan riadah, dan kerana itulah dengan keadaan wabak COVID-19 ini yang semakin mendata, jadi kerajaan saya percaya telah mendapat nasihat daripada pihak-pihak yang berkemahiran, berkepentingan, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberikan nasihat, dan kerana itu kita tidak perlu bimbang apabila kerajaan kita telah memberikan ruang, membuka peluang kepada semua rakyat untuk turun beriadah, tetapi dengan tata cara, dengan social distancing, penjarakan sosial yang telah diberitahu bahawa kita tidaklah boleh berkumpul beramai-ramai melakukan aktiviti, tetapi dengan keadaan sekarang ini kita boleh menggunakan peluang ini untuk kita turun ke kawasan rekreasi untuk kita panaskan badan, dan saya percaya pengumuman yang dilakukan dan dibuat oleh Perdana Menteri ini juga memberikan kelegaan sebenarnya kepada ahli-ahli sukan di negara kita, kerana mereka sebelum ini memanglah kita tak nafikan bahawa mereka telah melakukan workout sendiri, tetapi mungkin agak terhad kerana mereka melakukannya di rumah, di kediaman sendiri. Tetapi apabila kerajaan memberi peluang, mereka boleh turun ke kawasan rekreasi, ke kawasan awam, tetapi tidaklah boleh turun dengan berkumpulan, dan saya rasa ini sudah cukup sebenarnya untuk memberikan peluang kepada ahli-ahli sukan kita untuk mengembalikan semula kecergasan mereka, saudara Ridwan. Ya, dan kalau kita lihat juga SOP yang telah ditulis itu, ada fasiliti sukan yang dibuka. Contohnya bagaimana ada yang boleh bermain badminton, tenis, dan juga sukan-sukan yang memang ada penjarakan sosialnya. Tetapi ada juga taman awam telah dibuka. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara kedua-dua venue ini, kawasan seperti stadium badminton, court badminton khususnya, lagi senang untuk kita kawal penjarakan sosialnya berbanding dengan taman awam yang lebih bebas. Penjarakan sosial itu nak dikawal itu sedikit susah. Bagaimana pandangan Jasni? Ya, saya rasa ini satu cabaran yang besar juga untuk pihak berkuasa negara kita. Memang kita pun faham memang sukar untuk kerajaan membuat sesuatu keputusan, kerana saya percaya ia ibarat, kata orang kalau ibarat menarik tepung, menarik rambut dalam tepung agar tepung tidak berselerak, rambut tidak terputus. Itulah saya rasa apa yang dihadapi oleh kerajaan sekarang. Tetapi untuk memuaskan hati ke semua orang memanglah 100% kita tidak boleh, dan saya rasa rakyat perlulah memberi kerjasama. Kalaulah disiplin kita, apa yang disarankan oleh kerajaan iaitu menjarakkan penjarakan sosial ini, janganlah kita berkumpul beramai-ramai, ataupun kalau kita turun sekalipun, seperti kata Ridwan, agak susah untuk kita nak kontrol. Takkanlah kita nak letak polis ataupun rela di setiap kawasan riadah, di kawasan taman. Ini agak tak logik.
Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk mengawal wabak ini daripada menular semula ataupun daripada berjangkit semula ialah disiplin dan juga kekuatan diri kita untuk mematuhi apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu social distancing. Dan itulah dia, social distancing ini sangat penting. Tetapi apabila kita bercerita tentang sukan, kita tidak boleh terlepas daripada sukan-sukan yang memerlukan sukan secara berkumpulan, contohnya bola sepak. Dan apabila kita bercerita tentang bola sepak juga, ada peminat bola sepak. Tetapi dalam waktu PKPB ini, apa yang dibolehkan itu, sukan berkumpulan itu tidak boleh dilakukan. Bagaimana pula? Khususnya kepada peminat bola sepak. Saya rasa peminat bola sepak pun ada yang mungkin tak berpuas hati. Mungkin saya faham perasaan peminat-peminat bola sepak ni. Saya sendiri setiap 2 minggu sekali mesti kena turun di stadium tengok bola. Tak kira lah game mana, tetapi peminat-peminat mungkin setiap minggu mereka menantikan perlawanan. Jadi mereka tak sabar bilalah lagi kerajaan akan benarkan perlawanan bola sepak disambung semula. Tetapi kita kena ingat bahawa perlawanan bola sepak ataupun permainan bola sepak ini dimainkan oleh di atas padang saja 22 pemain. Kalau di stadium ribuan penonton yang menyaksikan. Jadi pergerakan penonton sendiri kita sukar untuk dikawal, apatah lagi pemain, kerana dia ada pertembungan, ada connection. Jadi apa yang perlu saya rasa apa yang perlu saya nasihatkan kepada peminat-peminat bola sepak negara kita khususnya pada ketika ini ialah bersabar banyak-banyak, kerana apa yang dilakukan oleh kerajaan khususnya Kementerian Belia dan Sukan dan juga FAM, kerana FAM saya rasa telah berbincang 2 kali. Mereka telah berbincang dengan Kementerian Belia dan Sukan, KBS, Menteri Belia, untuk meminta pandangan, dan juga mereka mencadangkan untuk menyambung liga semula pada bulan Ogos kalau tak silap saya, selepas Liga Bola Sepak negara kita terhenti pada sekitar awal bulan Mac. Jadi dah lama. Jadi dia cadangkan, FAM cadangkan untuk kerajaan memberi kebenaran untuk liga disambung semula pada bulan Ogos. Tetapi kerajaan telah memutuskan permohonan itu tak diluluskan. Dan FAM comeback dengan satu lagi option untuk meneruskan liga pada bulan September. Saya rasa itu pun bergantung pada rayuan yang akan mereka lakukan pada bulan Jun. Itu selepas Hari Raya Aidilfitri, mungkin keadaan wabak COVID-19 ini mungkin sudah semakin reda, mungkin keputusan baru akan dibuatlah. Jasni adalah antara individu yang agak aktif, yang tahu tentang industri sukan di Malaysia. Pandangan Jasni sendiri, pasca COVID-19 ini, bagaimana lanskap sukan di negara kita? Memang industri sukan kita amat terjejas sekali lah dengan apa yang berlaku, apa yang menimpa. Tetapi kita juga harus faham bukan sahaja sektor sukan, industri sukan sahaja yang terlibat, tetapi kesemua industri dalam dunia, dalam negara kita, termasuklah dalam industri pelancongan, macam-macam lah yang terlibat. Dan saya percaya bahawa keadaan ini mungkin memberikan impak yang agak besar pada industri sukan negara kita, kerana atlet-atlet tak dapat berlatih dan atlet-atlet juga tak dapat beraksi, dan ada beberapa pasukan, khususnya saya bercakap tentang bola sepak, ada beberapa pasukan yang telah menghadapi masalah kewangan yang agak serius apabila perlawanan terpaksa ditunda. Jadi inilah cabaran yang terpaksa ditempuh oleh pasukan dan juga pemain-pemain, dan saya percaya bahawa satu mekanisme yang dapat dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, sama ada pasukan ataupun pemain, dapat disimpulkan untuk memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak lah bagi menghadapi masalah wabak COVID-19 ni. Kerana kita tak pernah ada pengalaman, Rizwan.
tak pernah ada pengalaman menghadapi situasi begini. Jadi saya rasa tidak perlulah ada pihak yang boleh mendabik dada, tidak mahu berkendur, tidak mahu berundur, tetap mempertahankan haknya khususnya untuk pembayaran gaji. Tetapi saya percaya mereka juga harus memberikan pertimbangan yang wajar kepada majikan mereka, kepada pasukan mereka, bahawa dalam keadaan begini mereka haruslah memberikan sedikit ruang untuk tolak ansur dan juga timbang rasa. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Jasni Syafiee di atas penerangan dan juga pandangan terhadap SOP yang telah dikeluarkan dalam sektor sukan dan rekreasi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Selamat Pagi Malaysia akan diteruskan lagi selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.